Kaum Melayu adalah majoriti yang berada di Malaysia. Kaum Melayu juga kaya dengan pelbagai budaya dan adat warisan yang pelbagai. Adat dan warisan dapat dilihat mengikut kawasan dan negeri kerana setiap negeri mempunyai adat dan warisan yang tersendiri. Seterusnya, selalunya permainan tradisional akan dimainkan untuk mengisi masa lapang dan juga aktiviti riadah pada petang hari. Ia juga dapat menganjurkan pertandingan bagi permainan tradisional untuk membangkitkan kemeriahan permainan tradisional tersebut. Selain itu, kita dapat lihat permainan tradisional dapat dibahagikan kepada dua, iaitu permainan anjung dan permainan laman. Permainan anjung yang terdiri daripada batu seremban, congkak dan penutup botol, manakala bagi permainan laman adalah konda-kondi, galah panjang dan baling selipar. Akhir sekali, permainan tradisional dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara pemain kerana terdapat permainan yang dimainkan secara kumpulan dan individu. Penyataan masalah. Cara hidup orang pada zaman dahulu yang jauh berbeza pada zaman sekarang, di mana mereka lebih banyak melakukan aktiviti luar dan tiada kehadiran gadget pada masa lalu. Jadi, pada orang zaman dahulu ataupun pada zaman nenek moyang kita, mereka mengisi masa lapang dengan permainan tradisional yang mana pada zaman kini semakin dilupakan oleh anak muda. Seterusnya, disebabkan oleh perkembangan teknologi, permainan tradisional yang semakin dilupakan dan ini memberi kesan kepada anak muda zaman kini, yang mana mereka lebih cenderung kepada permainan gadget berbanding permainan tradisional. Selain itu, ibu bapa pada masa milenial ini, mereka tidak memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang permainan tradisional yang telah diturunkan, yang diwariskan oleh nenek moyang kita kerana kesibukan dengan hal kerja sehingga melupakan adat warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Akhir sekali adalah pemikiran milenial yang kolot. Anak muda pada zaman kini berpendapat bahawa permainan tradisional adalah permainan yang lapuk dan tidak menyeronokkan kerana mereka lebih cenderung kepada permainan gadget yang semakin popular pada masa kini. Berikut adalah beberapa objektif kajian kami. Yang pertama, memupuk kesedaran kepada masyarakat kini tentang kepentingan menjaga keunikan budaya bangsa Melayu Malaysia. Yang kedua, memperkenalkan permainan, asal-usul permainan dan cara yang betul untuk bermain permainan tradisional dengan musim yang sesuai. Yang ketiga, menggalakkan generasi anak-anak meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah dan lebih sihat. Permainan tradisional adalah sesuatu aktiviti sosial bagi kanak-kanak zaman 1990-an. Itulah yang menjadi kegembiraan pada masa itu dengan berbagai jenis dan cara permainan yang berbeza. Namun, ditelan zaman kerana perkembangan teknologi yang semakin maju. Kini, kanak-kanak telah didedahkan dengan alatan canggih seperti telefon pintar dan permainan komputer, menyebabkan permainan tradisional ini semakin dilupakan. Tetapi, masih wujud dan diketahui oleh sebilangan kecil masyarakat kerana kewujudannya masih utuh sehingga kini. Permainan tradisional ini membawa satu pengaruh yang sangat kuat suatu masa dahulu dan menjadi kegembiraan bagi kanak-kanak. Melalui peredaran masa yang berlaku, pelbagai jenis permainan yang menjadi pilihan kepada semua golongan masyarakat. Permainan tradisional ini bukan sahaja dimainkan oleh kanak-kanak, malah terdapat juga permainan yang boleh dimainkan oleh semua golongan usia. Di sini ada beberapa jenis permainan tradisional, antaranya kita ada sepak bulu ayam, congkak, gasing dan juga konda-kondi. Saya mulakan dengan sepak bulu ayam. Sepak bulu ayam dimainkan di kawasan luar rumah dan penerimaan permainan ini diterima dari golongan antaranya kanak-kanak sehingga dewasa. Cara pembuatan sepak bulu ayam ni ada 3, iaitu beberapa helai bulu ayam, sebatang paku bersederhana besar dan juga tiup tayar. Cara permainan sepak bulu ayam ni adalah kita akan membuat timbangan seberapa banyak yang boleh. Jadi dari perubatan jumlah tersebut, yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Seterusnya ialah congkak. Congkak merupakan permainan tradisional Melayu yang menggunakan papan kayu berlubang atau lubang yang di atas tanah suatu ketika dahulu. Dan buahnya kita menggunakan biji congkak, biji getah dan juga biji guli. Congkak diukir seperti perahu dan terdapat 2 lubang besar antara kiri dan kanan dan kita lebih kenal sebagai rumah.
Dan antaranya kiri dan kanan tersebut, sebarisnya terdapat beberapa lubang kecil, iaitu antaranya kita ada 5, 7 hingga ke 9 lubang kecil. Cara permainan congkak ini adalah dua orang akan duduk berhadapan. Dimulakan dengan kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan masukkan satu demi satu ke dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan hingga ke kiri. Pemenang akan dikira melalui pemilikan buah congkak yang banyak. Sekiranya jumlah buah congkak yang sama banyak, maka permainan dengan jumlah kampung yang terbakar terbanyak sekali dikira sebagai kalah. Kemudian ialah gasing. Gasing adalah satu permainan yang popular di Pantai Timur, terutamanya Kelantan. Terdapat beberapa jenis gasing, iaitu gasing jantung, gasing piring atau lepeh, gasing kelamar, gasing berembang, gasing Melayu, gasing Cina, gasing buku dan juga gasing Penang. Cara bermain dia adalah ada dua cara, iaitu gasing pangkah dan juga gasing uri. Cara permainan antara dua gasing ini adalah gasing pangkah dimainkan secara berkumpulan dan permainan dia adalah hendaklah mengetuk gasing lawan dan sehingga kita melihat siapakah yang akan bertahan sehingga ke akhir, itu adalah sebagai pemenang. Manakala gasing uri adalah lebih kepada individu, iaitu sesuatu majlis yang dimainkan, individu ni adalah terdiri daripada dua orang dan gasing ini adalah sangat besar sehingga kan gasing uri ni boleh berpusing melebihi daripada 1 jam. Dan gasing uri ini bagi yang berpusing lebih lama dikira sebagai pemenang. Yang terakhir adalah permainan konda-kondi. Konda-kondi juga dikenali sebagai perik mata kerana memerlukan pemikiran yang sangat tajam, dan cara bermainnya adalah hanya menguas kayu dan mengejar kayu yang dikuis untuk mematikan pihak lawan. Permainan konda-kondi hendaklah bermain di kawasan yang lapang dan terdapat 2 batang kayu yang perlu dimain oleh konda-kondi ini, antaranya batang kayu kecil dan juga panjang. Batang kayu kecil ni kita dikenali sebagai anak dan yang panjang dikenali sebagai ibu. Lubang yang sedalam 15 cm juga perlu dikorek untuk meletakkan kayu yang panjang. Cara bermain, pemain pertama akan memulakan permainan dengan meletakkan kayu melintang pada lubang. Kayu panjang digunakan untuk menguis kayu yang pendek tersebut supaya dapat dilambung ke udara. Kemudian akan dipukul, manakala pihak lawan akan cuba menangkap kayu tersebut sebelum jatuh ke tanah. Jika pasukan lawan berjaya berbuat demikian, semua pemain dari pasukan kumpulan yang sedang bermain dikira mati. Jika mereka gagal menangkap kayu tersebut, pemain boleh membaling kayu pendek masuk ke dalam lubang atau mengenakan kayu yang panjang. Antara faktor-faktor yang dilupakan permainan tradisional, antaranya kita boleh lihat dari segi moden, pengaruh yang dibawa oleh permainan dari segi kemajuan sains dan teknologi, permainan komputer, permainan video, mesin kawalan jauh, permainan robot dan seumpamanya. Seterusnya adalah pandangan masyarakat kita sendiri yang beranggapan permainan tradisional sudah ketinggalan zaman dan hanya layak berada di muzium. Antaranya, pihak-pihak yang bertanggungjawab sama ada dari segi kerajaan, NGO, swasta tidak menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memertabatkan seni mempertahankan permainan tradisional sebagai khazanah budaya dan bangsa negara. Lebih terkesan adalah generasi muda yang tidak tahu atau jarang-jarang didedahkan dengan keistimewaan dan kelebihan permainan tradisional sehingga menyebabkan mereka gagal mengenali budaya sendiri, seumpama tak kenal maka tak cinta. Antara faktor yang terkesan juga adalah masyarakat kini sibuk mengumpulkan harta kekayaan dan kejayaan, menghadapi kengah masa untuk aktiviti kemasyarakatan dan kesukaran untuk mendapatkan peralatan juga antara satu faktor kerana bersaiz besar dan juga harga yang mahal antara sesebuah permainan tradisional. Isi yang seterusnya bagi perbincangan ini adalah permainan tradisional perlulah dipupuk semula supaya permainan ini dapat dipertahankan sehingga ke generasi seterusnya, kerana ianya sebuah warisan yang perlu dipertahankan. Ibu bapa merupakan pihak yang bertanggungjawab memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak kerana mereka mempunyai pengalaman ketika usia kecil. Seterusnya, Kementerian Pendidikan.
Kementerian Pendidikan perlulah meletakkan permainan tradisional ke dalam sukutan pembelajaran bagi sekolah rendah dan pendidikan jasmani dan kesihatan, atau diletakkan dalam sukatan pembelajaran prasekolah. Selain itu, untuk menjadikan permainan tradisional lebih menarik ialah ianya boleh diinovasi atau modernisasi sistem permainan. Dengan adanya pembaharuan dalam sistem permainan tradisional, permainan ini akan jadi lebih menarik. Kesimpulannya, permainan tradisional perlulah dipertahankan kerana permainan tradisional ini merupakan aset bagi budaya Malaysia, terutama sekali bagi kaum Melayu. Permainan tradisional juga mempunyai banyak nilai positif yang mendatangkan kesan yang baik kepada generasi kini.